Okay, Assalamualaikum. What's up my friend? Okay, tadi saya ada cerita pasal basic trend. Basic trend kita tahulah, uptrend, downtrend, sideways semua. So saya nak cerita kali ni pasal basic market structure. Market structure. Saya cerita basic Okay, kita ambil contoh, kita semua dah faham time frame dengan trend. Saya ambil contoh, katakan let's say uptrend. Okay, katakan ini dalam time frame daily. Kamu tengok time frame daily. So dalam time frame daily kita tengok dia tengah uptrend. Kalau kita sorry sekejap saya padam. Jadi saya buat balik sekejap. Okay, kalau kita buka time frame daily, kita tengok tengah uptrend. So kalau kita buka time frame, let's say M30, kita buka M30, kita tengok price tengah downtrend. Pelik kan? Daily tadi uptrend, M30 downtrend. Kenapa? Sebab kita tengok dalam mata kasar kita, uptrend tu bila kita buka M30, candlestick tu jadi banyak. Tengok kat sini, sebenarnya M30 tu dia dapat buka ni je, benda ni je, dia dapat buka depan ni je. Kita pun nampak tu price tengah jatuh. So boleh differentiate kot. So kalau kita tengok time frame besar tu, time frame besar dengan time frame kecil dia berbeza-beza. Time frame daily uptrend. Time frame M30 bila kita buka dia tengah downtrend. Sebab sebenarnya downtrend tu sebenarnya dia adalah retracement ni je, retracement untuk meneruskan lagi kenaikannya. Tapi bila kita buka downtrend, kita pun dengan yakinnya sell. Tengah downtrend lah M30. Kita pun yakin je hold sell. Kita ni kalau main hold lah, kita buy, kita main posisi lama. Kita tengok daily uptrend ni. Kita tengok M30 tengah downtrend ni. Kita pun sell lagi, price makin naik. Sebab sebenarnya downtrend tu bila kita buka sebenarnya dia tengah kat sini baru. Kita beli kat paras ni. Dia turun, bom, dia naik, habis, hilang, koyak. So nampak tak dia punya apa kita panggil lah, dia punya integrasi dalam time frame kepada time frame. Sama lah kalau kita buka M30 tengah downtrend, tengah uptrend. Kita buka chart M5, kita nampak benda ni je, mendatang ni je. Tapi bila kita buka M5 tu, major downtrend. Tapi sebenarnya dekat time frame besar sebenarnya dia tengah uptrend. Dia downtrend tu sebenarnya retracement je untuk meneruskan lagi kenaikan dia. Nampak dia punya related dia tu. Every price, every time frame tu dia related. Tak kisahlah weekly kita macam ni ke, ataupun contoh weekly besar sangat lah untuk kita punya level ni. Kita tak main lah sampai weekly sekadar tengok untuk ambil tahu, untuk cerita minggu ni bukan kalau tengok weekly tu kita nak cerita 2 bulan kebelakangan ni downtrend ke uptrend boleh lah. Tapi kalau kita nak trade, katakan intraday, kita tak tengok lah chart weekly. Chart daily H4 tu kita tengok as a guide sajalah. So kita tengok daily tengah sideways. Lepas tu kita buka H1 katakan. H1 nampak sini je, nampak menatang ni je. Nampak menatang tu
Nampak bila you tengok pendatang tu sebenarnya dia tengah macam ni. Price tengah macam ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Price tu kat sini. So you nampak pendatang ni. Dekat skrin komputer you besar-besar macam ni. Weh, tengah downtrend. Tapi boleh buka chart besar, dia tengah sideways je pun. Macam tu. Contoh kalau H4 kita buka ni H4 katakan lah. H4 bila kita buka H1, kita akan nampak 4 batang candlestick. Ya. Bukan macam ni lah sebab H4 satu bukan, sorry. Ni H1, sorry. Ini H1. H1 dia ada 4 batang ni. Katakan 4 batang ni sebenarnya kat H4 baru sebatang je. Dia bergerak. Tapi kat H1 nampak batang. Macam tu lah dia related. Kalau H1 kita nampak price macam ni, price batang candlestick. Dekat M30 tu kita akan nampak macam ni, 2 batang. Sebab 30 minit tambah 30 minit H1. So saya nak tunjuk integrasi antara related. Katakan daily sebatang. Dekat H4 tu 24 bagi 4 berapa 24 bagi 4 6. Nah, di sebatang macam ni. Kalau kita tengok ni daily. Kalau kat H4 tu kita akan nampak 6 batang. 6 batang naik. 3, 4, 5, 6. H4 dia membentuk satu batang daily. Macam tu lah related time market structure. So kita pergi kepada tengok market sebenar. Saya pusing. Okay. So kita pergi dekat daily. Okay. Daily tengok kesel saya. Daily tengok kesel. Daily tengah boleh dikatakan downtrend. Ni daily punya chart. Kita buka dekat H4. Lagi lah tak bentuk apa-apa, beza pun nak. Kita buka H1, lagi lah lain. Kita buka M30, lagi lah lain. Kalau buka sekecil-kecil M1, tak tahu dia bentuk apa. Tapi sebenarnya kalau tengok balik dekat daily tu, kat daily tu sekejap saya padam sekejap ni. Padam tak nak pening. Katakan daily tu tengah downtrend. Nampak tak? Ni kesel saya. Daily tengah downtrend. Lepas tu dia naik sikit. Naik sikit lah. Merah biru 2 yang terakhir ni, yang terbaru. Ni market tengah bergerak merah biru. Ni daily. Kita buka dekat M30. Nampak? Tadi yang merah sebatang tu, ni berapa banyak ni. Tengok dia bergerak dalam wave. Lower low, lower high, lower low. Ni dia naik sikit. Tu yang kita nampak tadi tu. Kalau perasan sebatang. Sorry nampak tadi. Kita nampak dekat chart daily tadi, sebatang merah. Lepas tu kita nampak batang biru tu kat sini.
Dua bantang je chart daily tu. Tapi dekat M30 tu, dekat ni cursor saya berbatang-batang bab tu. Berbondong-bondong dia turun, dia naik. So macam tu lah. So apa yang saya nak bagi tahu kat kamu, saya nak berkongsi. Maksudnya sebelum kita nak masuk entry kita, macam saya ulang balik, kita entry kalau market uptrend, kita ikut trend, kita buy. Market daily, kita ikut trend, kita sell. So jangan hanya tengok pada satu time frame je. Contoh saya nak bagi tahu, kalau kita main, katakan kita main intraday, kita main chart time frame M30, kita tengok trend dia, let's say trend dia menurun lah. Trend menurun, kita pun yakin-yakin je sell. Tapi sebenarnya time frame besar, dia buy. Kena tengok lah, kena tengok related tu lah, tengok decision kita lah. Tapi sebenarnya kita main tetap pada time frame yang kita main. Kalau kita main M30, kita main time frame minit 30, kita fokus minit 30 je. Kat mana dia buy, kat mana dia sell, kita fokus kat situ je. Sebab time frame kecil yang menggerakkan time frame besar. Time frame kecil yang menggerakkan ke mana hala tuju. Dia yang menggerakkan dulu. Kecil yang gerak dulu. Tapi dia tetap respect time frame besar. Contoh kalau time frame besar tengah downtrend, time frame kecil akan downtrend, akan ikut jugalah, akan ikut yang besar. Tapi yang menggerakkan permulaan kenaikan, permulaan penurunan tetap daripada time frame kecil. So ini basic market structure lah. Kalau kita untuk kita decide nak buy atau sell tu, kita tengok related dia, time frame besar dengan time frame kecil. Kita, orang kata, related lah untuk decision, untuk lebih bagus punya kita punya decision making. So itulah kita, apa orang kata, mana tadi so saya ulang sikit lah. Market structure punya basic. Market structure punya basic, kalau time frame besar uptrend, tengok sini, time frame kecil dia tengah downtrend. So itu kita kena pandai related lah. Kalau tengok, katakan ni daily uptrend, kita buka sorry kita buka daily punya time frame. Bila kita buka ni daily, bila kita buka M30, dia keluar ni hujung tu downtrend kau ni. Ni M30. Tapi kalau buka H4 dia akan nampak lebih kurang ni lah, beberapa batang tengah turun, 3, 4, 5 batang lah tengah daily tengah turun. Mungkin kita akan nampak macam ni. Malam dulu. Lebih kurang. So benda ni saya beritahu basic market structure lah. Related sesuatu time frame dengan time frame, antara time frame besar dengan kecil dengan besar. Kalau kamu nak lebih memahami, boleh ulang video ni, dan juga boleh install MT4 dekat phone kamu. Kamu study, kamu tengok lah. Kamu tengok related H4 chart macam mana, M30 chart macam mana. Kamu tengok related perbezaan time frame dengan time frame. So dari situ kamu boleh nampak untuk lebih bagus decision making, untuk memahami pergerakan sesuatu price, memahami sesuatu trend. Kita tengok daily uptrend, H4 uptrend. Contoh, kita main kat M30, daily uptrend, H4 uptrend, M30 uptrend. Bagus lah.
kita pun tak payah fikir panjang, buy je lah. Contoh, daripada time frame besar sampai time frame kecil semua kata buy, kita buy lah. Kalau time frame besar tengah downtrend, time frame kecil tengah uptrend, so kita hati-hatilah decision kita. Kita boleh agak-agak lah, apa kita nak buat, kita nak sell ke kita nak buy. Berhati-hati. Itulah maksud saya related between time frame. So semoga video kali ni bermanfaat. Assalamualaikum.